Assalamualaikum, saya Cikgu Hazra. Masih kenal saya? Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan. Okey, apa yang perlu murid-murid ada ialah buku teks. Okey, ini buku teks untuk tahun 4. Okey, kemudian dan satu buku tulis. Okey. Sediakan satu buku tulis untuk kita buat nota dan kita buat latihan. Okey, seterusnya hari ini kita akan belajar tentang sayangi diri unit 11 di muka surat 75 hingga 77. Okey, objektif untuk pembelajaran kita pada kali ini iaitu menyatakan maksud akil balik dan membincangkan dan memerihalkan perubahan fizikal lelaki serta perempuan apabila akil balik. Okey, seterusnya zaman remaja. Okey, semua orang akan mengalami zaman remaja. Okey, daripada kecil hingga ke besar pun akan mengalami zaman remaja. Okey, apakah akil balik? Akil balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil balik bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan ialah menarki. Apabila seseorang mencapai akil balik, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Okey, selepas ni kita akan tengok apa yang dikatakan dengan ihtilam dan apa yang dikatakan dengan menarki. Macam mana pula dari segi perubahan fizikal bentuk badan seseorang. Okey, kita akan tengok seterusnya. Seterusnya adalah perubahan fizikal. Seseorang akan mengalami perubahan fizikal apabila meningkat remaja dan dewasa. Ada 7 perubahan fizikal yang akan berlaku di bahagian badan kita. Yang pertama, untuk lelaki mengalami perubahan bau badan. Bau badan ni setiap orang tak sama. Okey. Kemudian tumbuh misai dan bulu dada. Halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Ni halkum ada dekat awak punya tengkuk ni, leher. Okey, dia akan timbul. Kemudian dada daripada kecil jadi membidang. Okey, dada jadi bidang, jadi besar. Zakar membesar. Tumbuh bulu di ketiak dan pubis, iaitu kemaluan kita. Otot tangan dan kaki membesar. Okey, otot tangan awak ni dulu kecil, sekarang akan jadi besar. Okey, awak akan melihat perubahan kakak-kakak awak, abang-abang awak. Okey, awak boleh tengok perubahan mereka. Apa yang dikatakan dengan akil balik lelaki iaitu ihtilam. Okey, untuk pengetahuan semua, ihtilam ialah ejakusi atau pancutan air mani buat kali pertama ketika tidur. Awak mungkin tidur dulu, kemudian bangun pagi tengok-tengok tilam basah. Kenapa ni tilam basah? Jadi kelang kabut kan? Itu sebenarnya adalah awak mengalami ihtilam. Awak dah akil balik. Okey? Bukan bermaksud awak boleh kahwin. Kumpul duit dulu. Okey, kerja dulu. Baru boleh kahwin. Itu bukan ya. Okey, ihtilam berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Itu peringkat awak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Okey, ada yang tertanya-tanya. Adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Tak, itu tidak benar, Amar. Itu nama kartun tu lah. Itu hanyalah mitos. Mitos tu hanya kata-kata orang saja.
ihtilam ni menandakan kamu memasuki alam remaja. Selamat datang ke alam remaja. Seterusnya adalah akil balik perempuan, iaitu menarki. Okey, untuk pengetahuan semua, haid atau datang bulan merujuk kepada satu fisiologi tetap dan teratur yang dialami oleh perempuan yang berada dalam lingkungan umur yang berupaya untuk mengandung. Semasa kedatangan haid, seseorang perempuan akan kehilangan darah. Lepas tu badan dia akan menjadi letih. Okey, setiap perempuan akan mengalami datang bulan ataupun haid. Okey, kita tengok apa kata budak perempuan tu. Kakak, apakah simptom haid? Okey, simptom haid ni antara simptom yang termasuklah dalam perut kita akan menjadi kembung. Jadi buncit lah, orang kata buncit. Okey. Kemudian dia akan jadi macam sakit perut sangat-sangat. Sebenarnya itu adalah senggugut. Kemudian muka naik jerawat. Dah naik jerawat dulu licin je kan. Sekarang dah naik jerawat. Kemudian mual dan loya. Itu mungkin dia rasa tak sedap, dekat tekak dia tak sedap sebab rasa macam nak muntah kan. Itu tanda-tandanya lah. Kemudian payudara akan terasa sakit. Dia akan menegang. Okey. Dan gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Okey. Itu adalah tanda-tanda apabila seseorang perempuan tu datang haid. Jadi, jangan kacau. Kalau tidak, hai, bye-bye. Kena marahlah. Jom kita lihat perubahan fizikal pada seseorang perempuan yang akan mengalami zaman remajanya. Okey, yang pertama, jerawat mungkin tumbuh di muka. Okey, yang kedua, mengalami perubahan bau badan. Kita tak tahulah bau badan dia busuk ke, wangi ke. Okey, itu pada seseorang tu berlainan. Yang ketiga, bersuara lunak atau merdu. Okey, lunak tu sedap didengar. Kan, dulu kanak-kanak je bunyinya. Sekarang sedap je didengar. Okey, keempat, payudara membesar. Okey, dia makin lama. Dulu tak ada payudara, flat je. Sekarang dah naik. Okey, punggung melebar. Dulu tak ada punggung, nipis je. Sekarang dah naik sikit punggungnya. Kemudian tumbuh bulu di ketiak dan pubis, iaitu kemaluan. Semua orang akan ada. Kemudian yang terakhir, otot tangan dan kaki membesar. Dulu kecil je kan. Cikgu tengok kamu tahun 2 kecil je, sekarang dah tahun 4 mesti dah makin besar sikit. Betul tak? Okey, ini tentang akil balik perempuan menarki. Ada sedikit informasi. Menarki itu adalah haid kali pertama. Okey, haid kali pertama maksudnya perempuan yang akan akil balik akan datang haid. Jangan terkejut apabila tiba-tiba nampak darah dekat seluar dalam. Itu bermaksud haid kali pertama. Okey, tempoh kedatangan haid adalah berbeza-beza antara individu dengan individu lain. Secara umumnya, haid berlaku selama 3 hingga 7 hari. Ia juga berlaku sekitar umur 9 tahun hingga 16 tahun. Dia sama dengan lelaki tadi. Dia tengok kita punya sistem badan macam mana. Okey, dia akan sama ada cepat ataupun lambat. Okey, kita tengok apa kanak-kanak terkata. Adakah benar kita tidak boleh bersenam ketika haid? Boleh ke tidak? Okey, itu semua tidak benar. Itu hanyalah mitos. Bersenam dapat mengurangkan senggugut. Okey, ada sesetengah orang tidak ada senggugut.
ada setengah orang mengalami senggugut, iaitu sakit perut. Okey, apabila sakit perut, jangan kata tak boleh bersenam cikgu. Sebenarnya boleh bersenam. Jom kita jawab persoalan itu. Rakan kamu didatangi haid di sekolah. Dia berasa malu kerana bajunya ada kesan tumpukan darah haid. Bagaimanakah kamu membantu rakan kamu itu? Adakah kamu menjerit? Adakah kamu ketawakan dia? Adakah kamu mengejek dia? Okey, macam mana ya? Okey, ada setengah murid yang bagus akan menjawab, saya akan membawa rakan ke tandas dengan berjalan mengekorinya dari belakang. Kenapa dari belakang? Supaya dapat melindungi kesan tumpukan darah tu daripada dilihat oleh orang lain. Kemudian, saya akan memberitahu guru perempuan yang bertugas. Boleh ke beritahu guru lelaki? Boleh, tapi malu sikit lah. Okey, lebih bagus beritahu pada guru perempuan. Okey, seterusnya ada sedikit latihan untuk dilengkapkan. Cikgu sertakan peta buih berganda untuk kamu membezakan antara persamaan dan perbezaan akhir balik di antara lelaki dan perempuan. Okey, tadi ada persamaan dia, tapi ada 3 sahaja persamaan dia. Jadi, rujuk balik dan yang lain adalah perbezaannya. Okay, jadi lengkapkan peta buih berganda tersebut. Tulis di dalam buku tulis yang telah cikgu beritahu tadi. Selamat menyelesaikan kerja sekolah. Kesimpulannya, apabila kita meningkat remaja, kita perlu menjaga kebersihan diri. Jika boleh, cuci semua pakaian dalam kita sendiri. Jangan dicuci oleh ibu bapa kerana kita semakin meningkat remaja. Seterusnya, tentang keselamatan diri. Kita perlu menjaga keselamatan diri kita daripada diganggu oleh orang lain, terutamanya perempuan. Jaga bahagian-bahagian yang sensitif, iaitu payudara dan punggung. Terutamanya jangan disentuh oleh orang lelaki. Begitu jugalah lelaki, tidak boleh pula perempuan nak pergi sentuh lelaki. Betul tak? Jadi, kita perlu menjaga kebersihan dan keselamatan diri kita dengan baik. Okey, sehingga berjumpa lagi di lain pelajaran. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi.